kita sekarang ni yang kita nak belajar pada hari ini adalah bab trigonometri. Bab trigonometri. Okey, apa yang cikgu nak buat ni pada petang ni? Apa yang cikgu nak ajar kamu ni? Okey, yang pertama sekali, cikgu akan selesaikan bahagian homework. Cikgu akan tunjuk macam mana nak selesaikan untuk homework yang cikgu dah hantar dalam grup. Maksudnya dekat situ, dekat homework tu, cikgu nak tunjuk macam mana nak selesaikan. Sebab apa? Sebab pelajaran yang kita selesaikan tu adalah berkait dengan apa yang kita nak belajar pada petang ni. Okey, jadi suara cikgu jelas ke semua? Nak dengar sikit suara cikgu jelas? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu minta maaf. Cikgu demam sikit hari ni. Cikgu serak-serak sengau sikit. Demam sikit, tak tahulah. Batuk-batuk sesama. Okey, tapi tak apa. Kita akan teruskan kita punya pembelajaran. Dah pukul 5.43. Boleh nampak ke skrin cikgu share? Boleh. Alamak. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini apa yang cikgu nak ajar awal-awal ni? Okey, jadi cikgu nak dapatkan respon daripada semua orang. Okey, kalau cikgu tanya tau. Kod-kod kalau kamu tak faham apa yang cikgu cuba terangkan, terus bagi tahu cikgu. Kod-kod kalau malu nak terang dekat sini, bagi tahu kat WhatsApp. Tanya dia kat WhatsApp. Okey, cikgu nak masing-masing cakap. Boleh ke cikgu teruskan ni? Boleh. 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 Okey, bagus. Okey, jadi kalau suara cikgu dah tak lag, skrin cikgu dah boleh nampak, maksudnya teknikalnya okeylah. Okey, jadi cikgu akan teruskan untuk bab 5. Okey, jadi untuk mengajar ni, cikgu ajar betul-betul. Untuk nak dapat ilmu tu, kamu terserah kepada kamu. Maksudnya kesediaan kamu untuk belajar. Tu maksud cikgu. Okey, jadi hari ini kita nak pergi kepada bab 5. Masih lagi di bahagian trigonometri. Trigonometri, apa formula dia? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa formula? Bila orang cakap trigonometri, kita nak cakap apa? Bila orang cakap trigonometri, kita nak cakap apa? Kita cakap soh. Lagi? Kah. Soh, kah, toa. Bagus. Bagus. Jadi bila orang tanya trigonometri itu apa? Soh, kah, toa. Kah ni untuk bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Inggeris boleh dipakai cah. Sebab apa? Cos dalam bahasa Melayu dieja dengan K. Dan cos untuk bahasa Inggeris dieja dengan C. Okey, jadi trigonometri itu apa? Trigonometri itu adalah soh, kah, toa. Okey, jadi perkara paling penting dekat sini soh kah toa ni. Sebab apa? Sebab daripada soh kah toa dah menjelaskan apa yang kita belajar. Okey, yang pertama S. S dekat sini adalah sin. K. K dekat sini adalah cos. T. T dekat sini adalah tangent. Okey, lepas tu cikgu teruskan. Cikgu teruskan O, H, A, H, O, A. Apa tu O, H? O, H dekat soh bermakna O per H. Cos, kah, apa tu AH? Bermakna A per H. Tangent, OA. Maksudnya O per A. Jadi HOA tu apa? Cikgu recap balik ni tau. HOA. H ni adalah hypotenuse. Hypotenuse. Macam mana kita nak tahu dia hypotenuse? Hypotenuse ni adalah yang paling panjang. Yang paling panjang. Yang kedua O. O ni dalam bahasa Inggeris kita panggil dia opposite. Opposite. Dalam bahasa Melayu kita panggil berhadapan. Okey. Kemudian cikgu teruskan. A tu apa? A ni adalah adjacent. Maksudnya apa? Bersebelahan. Yang ini kalau kamu tak tahu OHOA, kamu dah belajar dari tu. Tapi kamu mesti tak faham HOA tu apa. Maksudnya kamu tak boleh nak selesaikan soalan-soalan trigonometri.
Sebab apa? Sebab benda yang paling penting dalam trigonometri adalah kedudukan. Silap. Sorry. Cikgu padam jap. Paling penting dalam trigonometri kamu kena ingat. Kedudukan. H tu dekat mana? O tu dekat mana? A tu dekat mana? Ingat tu. H, O, A. Jadi cikgu, sebelum cikgu teruskan, cikgu akan recap balik. Macam mana kita nak tahu H, O, A punya kedudukan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Ini penjelasan cikgu. Ini penjelasan cikgu. Okey, jadi tengok betul-betul untuk siapa-siapa yang tak faham. Okey, jadi trigonometri yang kita belajar ni dia jatuh dekat mana? Dia kena dekat mana? Dia adalah kena pada shape ataupun bentuk segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Jadi ataupun dalam bahasa Inggeris dia kita panggil right angle. Right angle triangle. Ingat, semua segitiga yang dalam tingkatan 3 mesti bersudut tegak. Mesti dalam right angle triangle. Macam mana kita nak tahu dia segitiga bersudut tegak? Tegak. Ataupun macam mana kita nak tahu dia right angle triangle? Macam mana kita nak tahu adalah apabila dia ada 90 darjah. Mesti ada satu bucu yang menunjukkan 90 darjah. Tak kisahlah dia terbalik macam mana pun, mesti ada satu bucu yang akan tunjukkan dia dalam 90 darjah. Jadi dekat sini kita ada segitiga yang pertama, kita akan nampak dia punya 90 darjah. Sama juga di segitiga yang kedua, kita akan nampak dia sama dengan 90 darjah. Itulah right angle triangle. Mesti ada satu bucu yang menunjukkan dia 90 darjah. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Jadi cikgu nak tunjukkan kedudukan H. Kedudukan H ni yang paling panjang. Yang paling panjang. Kalau segitiga tu tegak macam dekat depan ni, kamu boleh nampak. Kamu boleh nampak yang mana paling panjang. Tapi bila segitiga tu terbalik, tonggang terbalik, macam mana kamu nak tengok? Macam mana kamu nak tengok? Kamu tengok bucu 90 darjah tu. Yang berhadapan dengan bucu 90 darjah tu adalah H. Yang berhadapan dengan bucu 90 darjah tu adalah H. Sebab apa? Sebab segitiga bersudut tegak ni, segitiga yang bersudut tegak ni, yang paling panjang adalah berhadapan dengan 90 darjah. Itulah maksud cikgu untuk H. Okey, jelas ke untuk kedudukan H? Boleh faham ke semua? Jelas. Boleh. Okey, bagus. Okey, kemudian cikgu terangkan pula O dengan A. Kenapa cikgu buat warna hijau? Sebab O dan A adalah berkait dengan sudut. Dia berkait dengan sudut. Kalau sudut cikgu dekat bawah, kamu cari O dulu. O dia mesti berhadapan dengan sudut. Jadi ini adalah O kita. Kalau sudut kita dekat atas, mana? Ini. Kalau sudut kita dekat atas, O kita tu dekat mana? O kita tu mesti berhadapan dengan kita punya sudut. Jadi O dan A adalah berkait dengan kedudukan sudut. Dia bergantung kepada kedudukan sudut. Kalau A tu nak dapat macam mana? A tu dia berada di tepi sudut. Sebab apa? Sebab itulah nama dia bersebelahan. A tu berada di tepi sudut. Sebab itulah nama dia duduk bersebelahan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, seorang je boleh. Mana yang lain? Boleh faham ke yang lain? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Ingat, benda yang paling penting. Benda yang paling penting dalam bab ni bukan sin cos tangent tu. Bukan. Benda yang paling penting adalah dekat mana HOA. Benda yang paling penting kat mana HOA. Okey, jadi untuk homework, cikgu minta maaf, cikgu demam hari tu.
Bukan cikgu demam hari tu. Daripada hari tu lagi cikgu demam. Jadi cikgu tak sempat nak cek ada yang dah hantar. Cikgu tak sempat nak cek. Okey, jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan beberapa penjelasan. Okey, antara yang banyak salah dekat sini cikgu tengok adalah soalan nombor 21. Sebab apa? Sebab dia tak tahu mana satu HOA. Bila kita nampak segitiga tu dah terbalik, tadi dia tegak. Tadi dia tegak macam ni. Kita boleh nampak terus ini adalah H dia. Tapi kalau dekat soalan nombor 21 ni ramai yang tersilap. H dia tu dekat mana? H dia tu adalah yang berhadapan dengan 90 degree. Jadi inilah H dia. Jadi kita boleh tahu H dia sama dengan 95. Okey, kemudian daripada situ tengok cikgu sentiasa cari H. Kenapa cikgu sentiasa cari H? Sebab cikgu tak nak kamu tersilap dekat H. Ramai yang tersilap dekat H. Ramai sangat yang tersilap dekat H. Contoh, cikgu buat dia terbalik soalan nombor 23. Soalan nombor 23. Soalan nombor 23. Kita tengok kepada soalan nombor 23, ramai tersilap H dia. Sebab apa? Dia ambil 44 H dia. Kamu kena ingat, H tu yang berhadapan dengan 90 darjah. Yang berhadapan yang dengan 90 darjah, mesti yang paling panjang. Ini adalah H dia. Kemudian, selepas cikgu dah selesaikan H, cikgu akan proceed kepada O. Cikgu punya susunan, cara cikgu akan tengok H dulu. Lepas tengok H dia, cikgu tengok O dia. O tu macam mana nak tengok? Daripada sudut, mana sudut dia? Ini sudut dia. O tu mesti berhadapan dengan sudut. Jadi ini adalah O dia. Untuk soalan nombor 3, sudut dia dekat sini. Ni sudut yang kita nak cari. Berhadapan dengan sudut. Jadi O dia adalah 44. Akhir sekali A. A tu duduk sebelah sudut. Jadi sini adalah A dia. A ni duduk sebelah sudut. Jadi sini adalah A dia. Ingat. Walaupun segitiga tu tunggang terbalik macam mana pun. Selagi kamu faham konsep nak cari H. H yang paling panjang. Mesti berhadapan dengan 90 darjah. O tu dekat mana? Berhadapan dengan sudut. A tu dekat mana? Bersebelahan dengan sudut. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Okey, bagus. Okey. Jadi selepas kita dah dapat HOA yang betul, baru kita pergi kepada formula. Jangan pergi kepada formula dulu baru HOA. Ingat, kedudukan tu paling penting. Lepas tu baru kamu tengok kepada formula. Kalau dekat soalan nombor 21, tiga-tiga nilai dia bagi. Bila tiga-tiga nilai dia bagi, kamu tak kisah kamu nak pakai soh ke, kah ke, toa. Betul sahaja. Muka surat nombor 23, soalan nombor 23. Tiga-tiga nilai dia bagi. Tak kisah kamu nak pakai soh ke, kah ke, toa. Kamu akan dapat jawapan yang sama. Kamu akan dapat jawapan yang sama. Jadi dekat sini cikgu akan tunjuk soalan nombor 21 dengan soalan nombor 23. Okey, untuk siapa-siapa yang tak faham, boleh tengok di hadapan. Cikgu ambil masa sikit untuk recap. Cikgu akan tunjuk satu je lah, soalan nombor 21 lepas ni. 21 dulu. 21 dulu. H dia dah bagi. Cikgu pakai sin. Sin theta OH. O per H. Bila kita dapat sin theta, kita nak sin theta ni. O kita apa? O kita 76. Nampak? O dia adalah 76. Jadi tulis 76. H dia apa? H dia 95. Kalau kita pakai kah. Cos theta. A per H. Sebab apa A per H? Kita sebut A dulu, baru H. Lepas tu barulah kamu masukkan nilai. Masukkan nilai. A tu apa? A dia 57. H dia 95. Toa. T dekat sini adalah untuk tangent. Theta O per A. Jadi, tangent theta O dia apa? O dia 76. Manakala A dia 57. Ingat. Ingat. Itu cara dia. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham ke?
Alamak. Okey ke semua? Ke cikgu laju? Okey Cikgu je laju ke? Okey ke? Okey. Okey je kan? Okey. Jadi dekat sini kita nak cari sudut, sebab itulah dia buat tanda telinga dekat sini. Dia buat tanda telinga dekat sini. Okey. Jadi ini adalah mencari sudut. Mencari sudut. Ini adalah dalam kamu punya homework. Okey, kalau dia bagi tiga-tiga dekat sini, cikgu guna sign. Sign ni pindah ke sebelah, kita tekan kalkulator, shift sign. Nanti akan -1 dalam kurungan 76/95. Okey, cuba tekan shift sign 76/95. Okey, dapat berapa? 53.13. Okey, pandai. 53.13. Maksudnya, sudut darjah kita dekat sini adalah 53.13. Cikgu, kalau sin 53.13, kah tu macam mana? Okey, cos. Kita pindahkan cos ke sebelah. Masing-masing boleh tekan kalkulator, tekan shift cos. Bila kamu tekan shift cos, dia akan ada cos -1 dalam kurungan. Ingat, bila kita nak masukkan pecahan di dalam kalkulator, tak kisah mana-mana tajuk pun, kamu pastikan pecahan kamu adalah dalam kurungan. Jadi sekarang 57/95 letak dalam kurungan. Cuba tekan shift cos 57/95 dapat berapa? 53.13. Pandai. Kita akan dapat juga 53.13. Akhir sekali tangent. Tangent. Theta. Kita pindahkan tangent ke sebelah. Kita tekan shift tangent. Bila kita tekan shift tangent, kita akan dapat tangent -1 76/57. Okey, boleh tekan kalkulator. Shift tangent dalam kurungan 76/57. Dapat berapa? 53.13. 53/13. Jadi kat situlah cikgu recap macam mana nak cari sudut. Guna saw ke, guna kah ke, guna tangent ke. Bila kamu dapat tentukan HOA nilai yang sebenar, kedudukan yang betul, kamu tak payah risau pun. Kamu nak kena pakai sin ke, kamu nak kena pakai cos ke, kamu nak pakai tangent ke. Kenapa? Sebab bila kedudukan H kamu betul, kedudukan O kamu betul, kedudukan A kamu betul, jawapan kamu akan dapat sama semuanya. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Bagus. Inilah cikgu recap. Cikgu ambil masa untuk cikgu recap. Sebab apa? Sebab kita nak pergi kepada yang seterusnya. Kalaulah kod-kod ada yang dah terlupa lesson lepas. Inilah cikgu recap balik. Macam mana mencari sudut. Macam mana mencari sudut. Dekat situlah. Kita nak tengok macam mana nak cari nilai sudut tu. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey. Okey. Jadi dekat sini cikgu dah recap, kamu kena salin lah ni. Salin. Cikgu ambil gambar lah kejap. Cikgu takut kamu tak salin. Ada yang tak salin, boleh tengok. Ya, cikgu ambil gambar. Yang ni kamu kena salin tau. Kamu kena salin. Okey, soalan trigonometri dia boleh pusing kepada sudut. Kemudian dia boleh pusing kepada cara mencari panjang sisi. Cara mencari panjang sisi. Jadi cikgu tak banyak masa tau. 1.5 jam je. 1.5 jam je. Cikgu nak cari panjang sisi ni macam mana? Konsep yang sama dengan sudut. Konsep yang sama dengan sudut. Apa yang konsep yang sama? Apa maksud cikgu? Konsep yang pertama adalah kedudukan HOA. Mesti betul. Mesti betul. Kalau siapa situ dah salah, salah terus semua.
Kedudukan HOA. Kemudian, kejap ada kawan-kawan nak masuk. Kemudian, lepas kamu dah cek kedudukan tu adalah kedudukan yang betul, formula kamu jangan tersilap. Formula soh, kah dan akhir sekali toa. Formula kena betul. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada worksheet. Dekat sini adalah cara nak mencari panjang. Okey, untuk worksheet dekat sini, mungkinlah cikgu tak pergi kepada semua soalan. Cikgu tak sempat sebab cikgu ada 1.5 jam sahaja. Cikgu nak ajar kamu nisbah. Cikgu nak ajar kamu buat soalan kebat. Okey, jadi dekat sini kamu boleh buka page ketiga dengan page keempat. Dia ada bagi sekali apa tu? Dia ada bagi sekali jawapan dia. Dia ada bagi sekali jawapan dia. Jadi kita tengok kepada soalan nombor 1. Cikgu akan buat sama-sama dengan kamu. Okey, jadi cikgu akan buat dekat depan. Kamu akan salin. Salin dulu. Salin dulu. Salin, fahamkan penjelasan daripada cikgu. Okey, boleh ke cikgu mulakan untuk soalan nombor 1 ni? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, step yang pertama, kedudukan HOA. Kedudukan, sebelum kamu nak tengok kedudukan HOA tu dekat mana, kamu kena tengok sudut tu. Cari sudut yang dia bagi. Cari sudut yang kamu rasa kamu boleh guna untuk dapat jawapan ni. Jadi sudut dia dekat situ dah dapat 27. Ini sudut dia, dia bagi sudut dia dekat sini. Bila dia dah bagi sudut dekat situ, apa yang kita kena buat? Cari kedudukan HOA. H yang paling panjang. Kalau kamu tak nampak yang paling panjang dekat mana, contohlah kukuk masa tu kamu demam kan. Kalau kamu tak nampak yang paling panjang tu dekat mana, kamu tengok 90 darjah. Ada soalan kesilapan teknikal daripada printer. Dia akan nampakkan yang ni lagi panjang. Dia akan nampakkan yang ni lagi panjang. Kita akan nampak, oh ni lagi panjang. Lepas tu H. Jadi kesilapan daripada printer, dia boleh tipu. Dia boleh kelirukan kamu mana satu yang paling panjang. Tapi mana satu dia tak boleh tipu? Sudut 90 degree. Sudut 90 degree dia tak boleh tipu. Bila kamu tengok sudut 90 degree yang berhadapan dengan sudut 90 degree, tak kisahlah triangle tu sengit macam mana pun, kamu akan dapat dia punya H. Kamu akan dapat dia punya H. Jadi soalan nombor 1 dekat sini, cari 90 degree. Ni 90 degree ni. Okey, kat sini kamu akan dapat dia punya H. Ini adalah H dia. Jelas ke semua macam mana cikgu dapat H tu? Boleh faham? Boleh. Okey. Sebab tu cikgu susun H tu dekat sini. Lepas cikgu cari H, cikgu akan cari O. Tengok sudut apa dia bagi. Sudut dia bagi adalah 27 degree. 27 darjah. Jadi 27 darjah yang berhadapan dekat sini adalah O. Itulah cari nilai O. Dan akhir sekali nak cari nilai A. Nak cari nilai A, tengok sudut dia. Tengok sudut dia. Jadi dekat sini adalah bersebelahan. Jadi dekat sinilah selesailah konsep dalam menentukan H dekat mana, O dekat mana, A dekat mana. Jelas ke? Boleh faham ke semua dekat situ? Boleh. Okey, bagus. Okey, kemudian step nombor 2. Kamu kena cari, kamu nak pakai soh ke? Kamu nak pakai kah ke? Kamu nak pakai toa ke? Berdasarkan soalan. Bukan semua kamu boleh pakai. Jadi kamu tengok dekat soalan ni. Nilai H, kamu nak pakai soh ke? Nak pakai kah ke? Nak pakai toa? Kamu tengok. Nilai O, dia dah bagi O tu adalah X. Nilai A tu dia dah bagi adalah 10. Tetapi nilai H, soalan tak bagi pun apa tu nilai H. Soalan tak tunjuk pun apa tu nilai H. Automatik, dekat formula soh kah toa yang ada H kamu tak boleh pakai. Jadi dekat sini tinggallah baki dia adalah toa.
Jadi bila baki dia toa, kita guna toa untuk dapatkan nilai X. Macam mana? T untuk tangent. Selepas sohkah toa, selepas huruf trigonometri, mesti darjah. Tangent theta, O dekat atas, A dekat bawah. Tangent theta, sudut kita tu... Okey, sebelum cikgu terus, cikgu minta maaf. Cikgu takut cikgu terlaju. Sampai sini okey ke semua? Okey. 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 Bagus. Okey, tangent theta. Theta dia apa? Theta tu, kalaulah kamu tengok theta ni 27. Theta ni 27. Okey, theta tu 27. Jadi kamu boleh masukkan theta tu adalah 27. Okey. Kalau cikgu bagi satu theta dekat sini. Cikgu bagi 90 tambah 27, 180 tolak ansur. Okey, cikgu bagi dua sudut. 63 dengan 27. Kita nak pakai 63 darjah ke 27 darjah? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 27. Kenapa kita kena pakai 27? Tapi ada je 63 dekat situ. Siapa boleh jawab? Irdina boleh dengar cikgu Irdina? Boleh cikgu. Irdina, kenapa kita nak pakai 27? Kenapa kita tak pakai 63? Sebab dia dah bagi. Salah. Kita pakai 27. Jadi masing-masing dengar sini Kita nak pakai sudut yang mana kalau dibagi dua-dua sudut? Okey. Kedudukan HOA kamu tu adalah berdasarkan sudut di 27. Kalau cikgu buat sudut 63, HOA cikgu lain. Kalau cikgu buat HOA untuk sudut 63, cikgu buat HOA ni sudut 63, sudut 63, H cikgu dekat sini. Tapi dekat sini O cikgu. Dekat sini A cikgu. Dia punya nilai O dengan A dah lain. O kalau kita pakai sudut 63 adalah apa tu? Dia pakai 10. 63. A dia punya sudut adalah X. Jadi dekat sini barulah kamu pakai sudut dia 63 darjah. Sebab apa? Sebab kedudukan HOA kamu berdasarkan sudut di 63. Tapi dekat sini 27 ni kamu pakai OAH yang ni lah. Sebab apa? Sudut 27. Sebab HOA kamu berdasarkan 27 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, cikgu pergi luar kotak sekejap. Soalan. Macam mana cikgu dapat 63 tu dekat situ? Macam mana cikgu dapat 63 dekat situ? Siapa tahu? Saya tahu. Kenapa? 180 tolak 27 tolak 90. Ya, pandai. Sudut di dalam segitiga. Tak kisah segitiga tu bentuk macam mana pun. Total dia mesti 180 darjah. Macam tu lah cikgu dapat 63. Okey, sekejap cikgu keluar topik sekejap sebab cikgu rasa penting lah benda ni. Ramai yang tak faham ataupun ramai yang terlupa sebenarnya. Ini ada di dalam topik tingkatan 2. Tak kisahlah. Tak kisahlah. Ni tak payahlah. Tak kisahlah kamu punya segitiga tu besar macam mana pun, bentuk dia terbalik, tunggang terbalik macam mana pun, ni adalah A dia, ni A, ini B, ini B, ini C, ini C. Total dia A bila ditambahkan dengan B, bila ditambahkan dengan C, dia akan dapat 180 darjah. Ni nota tambahan. Macam mana cikgu dapat? Ini dekat form 2. Di bahagian poligon. Tapi tak payahlah nak tunjuk poligon tu macam mana semua. Kamu just ingat. Apabila dia berkaitan dengan trigonometri, maksudnya dia berkaitan dengan bentuk segitiga. Jadi kamu boleh dapat apa? Kamu boleh dapat bila bentuk dia segitiga,
Bila bentuk dia segitiga, total sudut dia adalah 180 darjah. Yang ni penting. Penting. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini daripada soalan dekat sini, daripada soalan dekat sini, cikgu zoom out sikit. Cikgu akan selesaikan dua dua. Mana dua-dua tu? Cikgu akan selesaikan bila sudut dia 63 dan 27. Cikgu nak kamu bezakan. Jadi salin dulu, cikgu akan selesaikan dulu untuk sudut di 27. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey. H ni bila dia tak bagi, dia tak bagi. Dia tak bagi, maksudnya kamu kena pangkah. Jadi O dengan A dia ada, kat situlah kamu pakai TOA. TOA ni formula dia tangent theta sama dengan O per A. Jadi masukkan nilai tangent theta. Theta kita 27 sama dengan O. O kita adalah X per A. A kita adalah 10. Jadi, bila nombor dengan huruf duduk atas bawah, bila dia dalam keadaan pecahan, dia dalam keadaan bahagi. Kita nak alihkan 10 ni bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi Darab. darab. Tangent 27, tangent 27 darab 10. Dapat berapa? 270. Tak dengar. 270. Tangent 27 darab 10. 270 ke? Jangan macam tu. Tekan tangent dulu. Tangent 27. Tangent 27 kamu tekan macam tu tau. Tekan tangent 27. Lepas tu darab 10. Tekan macam tu. Dapat berapa? 5.09. Okey, betul. 5.09 kita bundarkan, kita akan dapat 5.1. Okey, antara kesilapan yang student selalu buat adalah dia gabungkan 10 dengan 27. Kenapa 10 dengan 27 ni tak boleh gabung? Cikgu nak tanya Edina juga. Edina, kenapa 27 dengan 10 tu tak boleh gabung? Satu sudut. Betul? 27 ni adalah nilai sudut. 10 ni adalah nilai panjang. Mana jadi kita tak boleh darab dua tu. Kita tak boleh darab dua tu. Yang kita boleh darab adalah tangent 27 darab dengan 10. Macam ni cara tekan dalam kalkulator dia. Jadi kita akan dapat jawapan dia 5.1. Kita akan dapat 5.09. Tapi cikgu bundarkan, kita akan dapat 5.1. Jelas ke semua? Boleh faham? Alamak. Boleh. Okey, risau cikgu. Afham macam mana Afham? Boleh faham ke Afham? Boleh. Okey. Jadi, apa yang cikgu nak buat seterusnya? Apa yang cikgu nak buat seterusnya? Tengok betul-betul. Sekarang ni cikgu nak buat apa? Cikgu nak buat bila sudut dia sama dengan 63 pula. Dapat tak 5.1? Okey, jadi masing-masing boleh tengok Okey, jadi dekat sini cikgu ni ajar, bukan sekadar ajar, cikgu ajar dan buktikan. Cikgu akan buktikan satu-satu kenapa nilai ni macam tu, kenapa nilai ni macam tu. Cikgu tak ada tunjuk, sebab dia 27 lah, sebab dia 51 lah. Cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan satu-satu. Okey, jadi kita fokus kepada sudut kita 63 pula. Bila sudut kita 63, kedudukan HOA kita berubah. Kalau cikgu laju, bagi tahu cikgu tahu. Cikgu minta maaf lah kalau cikgu laju. Okey. Dia kamu nak masuk. Okey. Jadi kamu kena faham sekarang ni HOA kamu tu berubah. Kenapa berubah?
Sebab sekarang ni kamu pakai sudut 63. Kamu pakai sudut 63. Jadi sama ke jawapan dia? Okey, kita tengok. Okey, nak pakai soh kah toa? Nak pakai soh tak boleh sebab apa? Sebab H dia tak bagi. Jadi kita pangkah. Nak pakai kah tak boleh sebab H dia tak bagi. Jadi kita pangkah. Jadi sekarang macam tadi toa. Betul ke? Okey. Toa. Jadi kita pakai toa. Sama-sama toa. Macam mana dapat jawapan lain? Okey. Jadi T dekat sini adalah untuk tangent. Selepas tangent mesti sudut. Sama dengan O per A. Sampai sini semua jelas ke? Jelas. Okey, kejap. Ada kawan kamu tanya cikgu kejap. Cikgu kenapa ni? Kenapa tekan jadi mat error? Kamu silap tekan tu. Kamu silap tekan. Sama ada kamu tak letakkan dalam kurungan ke atau apa-apa. Cuba tekan balik. Cuba tekan. Lepas tu ambil gambar. Kamu tekan macam mana. Send dekat cikgu. Okey, siapa-siapa ada soalan, tanya je tau. Jangan malu. Cikgu tak sebutlah nama kalau kamu malu. Okey, tangent theta. Masukkan nilai. Tangent theta. Okey, tangent theta. Tangent kita sekarang ni. Theta kita sekarang ni 63. Sama dengan O. O kita 10. A kita X. Kedudukan X. Tadi X dekat atas. Sekarang X dekat bawah. Kamu kena ingat. Kamu kena ingat satu benda. Bahagi yang pindah ke sebelah jadi darab hanya valid kepada nombor bawah. Hanya valid kepada di bawah. Jadi yang di bawah ni kita bawa ke sebelah. Kita akan dapat tangent 63 bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab X sama dengan 10. Siapa yang buat tangent 63, dia pindahkan 10 ni sebab dia tengok pecahan bahagi jadi darab, dia buat darab 10. Dia dah salah. Sebab apa? Sebab pecahan yang hanya boleh dipindahkan dia jadi darab hanya nombor bawah. Ingat tu betul-betul. Jadi nak dapat X ni macam mana? Kita pindahkan X ke sebelah dulu. Lepas tu baru kita dapat tangent 63. Tangent 63 ni kalau didarab, dia tak kisah kiri ke kanan ke, pindahkan dia akan jadi bahagi juga. Tapi kalau bahagi nak pindahkan, yang boleh dipindahkan hanya nombor bawah. Jadi kalau didarab, darab pindah ke sebelah, dia jadi apa? Bahagi. Iya. Jadi bahagi, tengok tangent 63 ni. Siapa buat tangent 63 dekat atas salah. Siapa yang buat macam ni salah. Sebab apa? Ni penulisan cikgu nak ajar. Sebab apa? Sebab cara tulis dia yang betul adalah 10 bahagi tangent 63. Tu cara betul dia. Tu cara betul dia. Sekarang masing-masing tekan kalkulator. 10 bahagi tangent 63 dapat berapa? 5.095. 5.09. Bundarkan kita akan dapat 5.1. Jadi jawapan kita sama. Jawapan bila kita punya sudut tu 27 ke 63 ke, dia akan sama. Dengan syarat kedudukan OAH kamu betul. Bila kedudukan OAH kamu betul, kamu akan dapat nilai yang betul. O dekat sini X, tapi O dekat sini 10. A dekat sini 10, tapi A dekat sini X. Apa beza dia? Beza dia adalah pada darjah. Beza dia adalah pada sudut. Darjah tu unit bagi sudut. Jadi tak ada orang cakap 37 sudut. Orang cakap 37 darjah. Dan cikgu nak kamu fokus kepada penulisan ni. Cikgu nak kamu fokus kepada penulisan ni. Tengok dulu kepada belah kiri. Tengok dulu kepada belah kiri.
Kalau tangent 27 sama dengan X per 10. X ni dekat atas. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab, tak ada masalah. 10 ni kita pindahkan je ke sebelah, dia jadi darab. Tangent 27 darab 10, kita akan dapat 5.1. Tetapi, apabila X ni dekat bawah, huruf tu dekat bawah, kamu tak boleh buat 10 ni pindah ke sebelah dia jadi darab. Tapi kamu boleh buat, yang bahagi ni pindah ke sebelah dia jadi darab. X pindah ke sebelah dia jadi darab. Lepas kamu dah pindahkan ke sebelah dia jadi darab, baru kamu pindahkan 63 ke sebelah sana. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Dekat sini jawapan kita akan sama. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Okey, baik cikgu. Masa cikgu dah tinggal sejam je. Cikgu banyak lagi ni nak ajar. Okey, jadi cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa untuk salin. Salin dulu. Siapa ada masalah, siapa ada kekeliruan, boleh bagi tahu cikgu. Okey, jadi antara kesilapan tekan kalkulator, kita buat yang ni kan. Tangent 27 dalam kurungan 10. Tak boleh. Jangan buat macam ni. Dia salah sebab apa? 27 ni adalah nilai sudut. Nampak ni. Dan 10 ni adalah nilai panjang. Jadi kamu tak boleh gabungkan. Jangan gabungkan. Kalau kamu nak buat kurungan juga, kamu buat tangent 27. Kalau kamu nak buat kurungan, tangent 27 satu bahagian, darab dengan 10. 10 tu satu bahagian. Itu cara dia. Jadi jangan buat darab 10 dalam kurungan. Sebab apa? Sebab tangent ni apa yang ni? Jadi bila nilai sudut ni terlalu besar, dia ada tahu penjelasan dia kenapa tak ada nilai dekat situ, kenapa dia make error. Okey, jadi bila nilai dia dekat sini kita dah gabungkan, dia jadi salah. Cikgu harap menjawablah kepada yang bertanya. Okey, sama-sama. Okey, siapa yang ada soalan macam mana dapat 63? Macam mana nak dapat 63? Cikgu dah tunjuk tadi dekat sebelah. Total dia. ABC. ABC. Mesti sama dengan 180. Mesti sama dengan 180. Jadi kamu tengok dekat soalan nombor 1. Ni 27. Ini 90. Kamu tambahkan. Sudut pertama kita 27. Sudut kedua kita 90. Sudut ketiga kita adalah X. Sama dengan 180. Pindahkan ke sebelah. Sebab apa? Sebab kita nak cari X. Silap. X ni sudut. X ni sudut. X yang tu pula cikgu pergi highlight. Okey, sudut total sudut. 27 pindah ke sebelah. 180 tolak 27 tolak 90. Jadi kat sini kamu akan dapat 63. Itu cara dia. Okey, cikgu harap menjawablah kepada yang bertanya. Okey. Jadi, cikgu bagi masa untuk salin. Lepas ini cikgu akan tunjukkan contoh yang kedua. Sama juga cikgu akan sama-sama. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan contoh yang kedua. Okey. Cikgu serak, cikgu demam sikit. Maaf Okey, dah habis salin ke? Dah. Dah. Yang lain, seorang je dah habis salin. Yang lain? Kita tengah salin lagi.
Dah habis salin ke? Dah. Dah. Okey, boleh cikgu teruskan kepada contoh yang kedua? Boleh. Okey, jadi masing-masing saat kita boleh tengok contoh yang kedua, lepas tu kita akan buat. Kita akan buat. Okey, jadi boleh tengok kepada contoh yang kedua. Boleh tengok tau. Tak faham tanya. Tanya, kalau malu nak tanya dekat sini, tanya dalam WhatsApp. Nanti cikgu jawab. Okey, jadi contoh yang kedua. Dekat sini, cikgu akan pakai sudut dia 25 darjah. Cikgu selesaikan satu-satu. Okey. Jadi ingat, kita nak tengok jawapan kita macam mana. X ni kita nak cari panjang X ni. Kita nak cari panjang X ni. Jadi terang lagi bersuluh. Jawapan kita dekat sini akan dapat X sama dengan 4.7. Okey, jadi ingat step cikgu yang betul-betul. Yang pertama sekali, kedudukan HOA. Kedudukan HOA. Cari kedudukan HOA. Daripada 90 darjah yang berhadapan dengan 90 darjah, ini adalah nilai H dia. 10 pula cikgu tulis. Ini adalah nilai H dia. Jelas ke sampai situ? Jelas. Bagus. Okey. Jadi H dia cikgu dah selesai. H cikgu dah selesai. O pula. O pula. O dia tak tengok 90 darjah ni. Dia tengok sudut 25 tu. Sudut 25 depan dia ni adalah O. Jadi O tu adalah X. Cikgu terus salin. O kita, opposite kita adalah X. Selesai O kita. A. A kita duduk belah bawah. Jadi A kita adalah 10. 10. Dia sama macam tadi. Okey. Jadi sekarang selepas kita dah mention tentang kedudukan, barulah kita pakai formula Sohkah Toa. Jadi H dia tak bagi. H tak terlibat pun dalam soalan ni. Jadi sebab apa H tak terlibat? Dia tak bagi pun nilai H tu. Jadi sekarang ni yang ada H kita boleh pangkah. Jadi yang kita boleh pakai adalah TOA. Jadi TOA ni apa? TOA T tu adalah untuk tangent theta sama dengan O per A. Tangent theta. Theta kita untuk kedudukan OA ni adalah kita pakai 25 darjah. Kita pakai 25 darjah. Jadi tangent kita mesti 25 darjah. O kita adalah X dan A kita adalah 10. Jadi X per 10 maksudnya dekat sini dia dalam keadaan bahagi. Macam mana cikgu tahu dia dalam keadaan bahagi? Macam mana kita nak tahu dia dalam keadaan bahagi dengan darab? Okey, tengok betul-betul. 3A. Bila dia kiri kanan. Bila kedudukan nombor dan huruf tu adalah dalam keadaan kiri dan kanan. Maksudnya dia dalam keadaan darab. Tapi bila kedudukan nombor dengan huruf dalam keadaan pecahan atas bawah. Maksudnya dia dalam keadaan bahagi. Jadi dekat sini X per 10 dia dalam keadaan bahagi. Kenapa cikgu nak tahu dia dalam keadaan apa? Sebab kita kena faham bila darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Bila bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi bila kita dah define yang 10 ni dia dalam keadaan bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi tangent 25 darab dengan 10 dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. Dapat berapa? 4.66. 4.66. Bunda kamu dapat 4.7. Sama macam soalan bagi. Jelas ke macam mana cikgu dapat X tu? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi cikgu nak tunjukkan pula kalau cikgu pakai sudut yang atas tu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, ini adalah garisan penghadang lah yang cikgu buat. Cikgu nak bagi kamu nampak. Okey, yang pertama sekali
Macam mana cikgu nak dapatkan sudut ni yang lagi satu tu? Cikgu ajar, cikgu tunjuk. Okey, ini 25. Ini 90. Ini yang kita nak cari. Cikgu bagi nama dia X dah ada kat sini. Cikgu bagi nama dia Y lah, Y. Jadi sudut kita yang pertama adalah 25 darjah. Tambah sudut yang kedua kita adalah 90 darjah. Tambah sudut yang ketiga kita adalah Y darjah. Sama dengan, ingat total untuk segitiga mesti 180. Siapa jawab lain dah salah dah dekat situ. Okey. 27 dengan 90 kita bawa pindah ke sebelah sana. Dia boleh selesaikan terus tau. Tapi cikgu bawa pindah ke sebelah sana. Okey, jadi dekat sini kita akan dapat 180, 90 positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. 25 positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Silap. Okey, jadi masing-masing tekan kalkulator kita dapat berapa? 180 tolak 90 tolak 25 dapat berapa? 65. 65. Bagus. Jadi sudut yang kita nak cari yang seterusnya adalah 65 darjah. Cikgu nak guna 65 darjah. Dapat tak 4.7? Cikgu nak tengok. Dapat tak 4.7? Okey, jadi kat sini cikgu harap kamu dah salin lah. Siapa yang belum salin bagi tahu cikgu. Okey, nombor 25. Bila cikgu gunakan sudut 65 darjah. Cikgu nak kamu faham ni tau. Cikgu nak kamu faham. Bila OAH tu kamu nak pakai sudut yang mana? Cikgu tak nak kamu tertukar tu. Sebab kamu kalau tertukar tu terus salah jawapan dia. Okey, kalau kita pakai sudut 65, H kita akan tetap sama. Ingat, H kita akan tetap sama. Tetapi kedudukan sudut mula berubah. 65 yang berhadapan dengan dia adalah O. Jadi O kita dekat sini adalah 10. Dan akhir sekali A. A kita dekat sini adalah X. Tapi sudut kita dekat sini adalah 65 darjah. Sekarang OA sama juga kita pakai TOA. T dekat sini untuk tangent theta. Tangent theta kita. Theta kita jangan ambil 25. Siapa ambil 25 salah. Sebab apa? Sebab kedudukan HOA kita sekarang adalah berdasarkan sudut 65 darjah. Bila kita pakai sudut 65 darjah, O kita adalah 10 dan A kita adalah X. Itulah maksud cikgu. Ingatlah tangent theta ni cikgu lupa nak salin. Tangent TOA ni maksudnya tangent theta O per A. Salin tau ni Okey. Sekarang bahagi pindah ke sebelah jadi darab. Ingat, nombor yang bahagi pindah ke sebelah jadi darab hanya pada penyebut dia. Hanya pada nombor dekat bawah. Siapa yang pergi pindahkan 10 ke sebelah, dia jadi salah. Jadi bila kita pindahkan X ke sebelah, X ni nombor dengan huruf atas bawah. Maksudnya dia dalam keadaan bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi kita akan dapat tangent 65 darab X sama dengan 10. Sekarang ni kita nak cari X. Jadi kamu kena pindahkan tangent 65 ke sebelah. Jadi sekarang di dalam keadaan darab pula. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Ya. 10 bahagi tangent 65 tekan kalkulator dapat berapa? 4.66. 4.66 bundarkan kita akan dapat 4.7. Jadi jawapan dia sama sahaja macam tadi. Tu cikgu zoom lagi. Mana cikgu nak bubuh ni? Cikgu salin salin. Lama tak muat lah. Salin salin. Dapat tak tu? Boleh faham ke ni cikgu apa yang cikgu terangkan tu? Okey, jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, yang lain boleh faham ke? Boleh.
Okey, Boleh. bagus. Okey, jadi dah habis salin dah? Tak pun screenshot dulu, cikgu bagi masa screenshot. Nanti salin dalam buku Siapa cikgu nak tanya? Faril dah habis salin dah? Sempat salin tak? Sempat cikgu. Sempat. Okey, jadi cikgu ni cepat-cepat bukan sebab apa pun. Sebab sekarang dah pukul 6.30, dah sejam dah kelas kita. Baru berapa soalan kita jawab? Baru 2 soalan kita jawab. Itulah matematik. Okey. Jadi, sekarang ni, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan nombor 3. Dah siap hantar dekat cikgu? Ada soalan pun boleh tanya cikgu Malu nak tanya kat sini, tanya dekat WhatsApp. Kita buat WhatsApp. Okey, bagus. Dah ada yang dapat buat. Pandai. Okay, cikgu bagi lagi 3 minit Okey, bagus. Sama. Okey, cikgu masih menunggu. Cuba buat Cuba buat. Okey, 2 minit lagi. Tak faham tanya Okey, 2 minit lagi. Ni sama. Okey, pandai, bagus.
Okey, 1 minit lagi. Cikgu akan tunjuk dekat depan. Okey, bagus. Pandai, bagus. Sama-sama. Okey, jadi masa yang diberikan sudah tamat. Okey tak ni? Boleh buat tak tu? Alamak, cikgu tak dengar. Boleh buat ke tak tu? Nak dengar suara sikit? Boleh cikgu. Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3. Sudut dia 39 darjah. Siapa-siapa yang tak dapat, ada yang tak dapat ni, ada yang tanya cikgu soalan. Siapa-siapa yang tak dapat, boleh tengok macam mana cara penyelesaian dia. Okey, benda yang paling penting adalah kamu tengok betul-betul kedudukan H, O, A tu dekat mana? H ni yang berhadapan dengan 90 darjah. Jadi H dekat sini kita akan dapat H dia adalah sama dengan 7. O dia dekat sini, O dia dekat sini. O dia tak ada nilai. Dan akhir sekali A dia adalah X. Jadi A dia adalah X. Bila H dia 7, bila A dia X, apabila sudut yang kita pakai sama dengan 39 darjah. Nak pakai formula apa? Soh, kah, toa. Sekarang ni bila kita tengok O dia tu, dia tak bagi pun apa O dia. Jadi kamu pangkah bila kamu nampak ada O. Soh kamu tak boleh pakai, toa kamu tak boleh pakai. Yang kamu boleh pakai adalah kah. Keluarkan kah. Jadi kah K ni untuk apa? K ni adalah untuk cos. Selepas cos mesti theta. Sama dengan A per H. Cos theta. Theta kita masukkan nilai. Theta kita 39 darjah. A kita adalah X. H kita adalah 7. Nak X. Kita nak X sekarang ni. 7 bahagi pindah ke sebelah. Dia jadi darab 39 darab 7 dapat X. Dekat sini kita akan dapat X adalah 5.4. Inilah jawapan dia. Inilah cara nak selesaikan soalan nombor 3. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Okey, sekarang kita cuba pula soalan yang seterusnya. Okey, cuba buat soalan nombor 4. Cikgu nak tengok berapa ramai dapat 11.1. Okey, buat nombor 4. Rujuk contoh yang cikgu tunjuk dekat nombor 3 tu. Cikgu tak padam. Cikgu tulis kemas-kemas dah tu. Boleh ke buat nombor 4? Boleh. Okey. Cuba Ingat matematik kena cuba. Kalau kita tak cuba, dia susah sikit. Dia susah. Lepas kita cuba, baru kita tahu kat mana salah. Lepas kita betulkan kat mana salah, baru rasa senang.
Ingat balik bila huruf dekat bawah nak selesai macam mana? Okey, bagus. Ramai yang betul. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Cikgu bagi lagi 2 minit. Okey, bagus, pandai. Soalan nombor 4. Okey, habis sudah masa. Jadi, cikgu akan tunjukkan cara nak selesaikan soalan di hadapan. Okey, jadi masing-masing tengok kepada soalan nombor 4. Okey. Jadi, bila kita nak buat soalan nombor 4 ni, dia sama sahaja konsep dia macam tadi. Dia sama sahaja konsep dia macam tadi. Sekarang ni dah nak dekat pukul 7. Jadi, jangan lesu, jangan lesu. Makan aiskrim. Boleh makan aiskrim tau kalau cikgu. Tapi cikgu tak nak dengar kamu punya cara makan aiskrim. Okey. Jadi kita tengok kepada soalan nombor 4. Yang pertama sekali kita pergi kepada kedudukan. Ingat, kedudukan mesti betul. Kedudukan tu mesti betul. Siapa yang salah selesaikan bahagian kedudukan, awal-awal tu dah salah dah. Jadi bila awal-awal dah salah, yang lain tak payah pemeriksa tak payah nak kira dah. Terus pangkah sahaja. Jadi dekat sini kamu akan dapat H. Sebab apa? Sebab dia berhadapan dengan 90 darjah. Kemudian yang berhadapan dengan sudut pula. O kita dekat sini adalah kita dekat sini adalah 8. Akhir sekali A. A tu tak ada apa-apa. Jadi A tu tak boleh masukkan. Jadi dia ada 2. H dengan
O. H dia adalah X dan O dia adalah 8. Sudut dia bila O dia jadi 8, H dia jadi X. Bila sudut dia sama dengan 46 darjah. Jadi bila A dia tak pakai, mana formula kita? Soh-kah toa. A tu tak bagi. Jadi yang ada A kita pangkah terus awal-awal. Kita pangkahkan terus awal-awal. Jadi dekat sini kita pakailah soh. S untuk sin. Lepas sin mesti theta O per H. Sin theta. Sin theta kita 46 sama dengan O. O kita 8. H kita X. H kita X. Okey. Jadi bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Untuk pembahagian yang hanya boleh dipindahkan hanyalah nombor bawah. Nombor bawah aja bila dipindahkan ke sebelah dia akan jadi darab. Barulah dia akan jadi sin 46 darab X sama dengan 8. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Untuk darab ikut suka hati kamu. Kamu nak pindah yang mana pun dia dua-dua akan jadi bahagi. Jadi 8 per dengan sin 46. Bila kamu tekan kalkulator kamu akan dapat 11.1. Jelas ke semua? Jelas. Okey, inilah cara nak selesaikan ni. Inilah cara nak selesaikan dia. Okey, cikgu ada setengah jam je lagi. Tak tahulah sempat ke tak nak buat soalan kebat tu. Tak adalah kebat sangat pun. Okey. Jadi salinlah siapa-siapa yang tak sempat. Okey, sekarang cikgu nak ajar tentang nisbah. Cikgu nak ajar kamu tentang nisbah. Nisbah ni kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil ratio. Trigonometry ratio. Nisbah dalam bahasa Melayu, ratio dalam bahasa Inggeris. Jadi nisbah trigonometri, ada juga nisbah dalam trigonometri, ada juga ratio dalam trigonometri. Macam mana tu? Macam mana tu? Okey, masing-masing boleh tengok di depan. Okey, masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey. Sekejap cikgu dah jumpa tadi, hilang pula. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan macam mana nak selesaikan soalan-soalan ni. Dia ada nisbah. Dia ada nisbah. Sebelum cikgu nak tunjuk kepada kamu semua macam mana nak selesaikan soalan yang berkaitan dengan nisbah ni, kamu kena faham. Kamu kena faham ratio. Dia tentang ratio. Bila cikgu sebut ratio, bila cikgu sebut ratio, tengok kepada soalan 4 dan 5. Bila cikgu sebut ratio, ratio dalam trigo tak sama dengan keadaan sebenar dia. Cikgu ulang lagi sekali. Ratio dalam trigo tak sama macam dalam keadaan sebenar dia. Fokus tau. Kamu ada lagi setengah jam je ni. Okey, A. Sebelum cikgu terangkan jauh-jauh, cikgu ada lagi takut ada lagi student yang tak pandai ataupun kurang mahir. Bukan tak pandai. Belum mahir untuk cara baca sudut. Okey, contohlah cikgu tunjuk dulu cara baca sudut. Cara baca sudut. Okey, ni A. Ini B. Ini C. Cara nak baca sudut untuk yang A, soalan boleh tulis macam ni. A. Ataupun soalan boleh tulis macam ni. B. Ataupun soalan boleh tulis macam ni. C. Tu cara yang pertama. Senanglah sebab kita terus boleh nampak. Ini maksudnya sudut. Ini maksudnya pembukaan. Ini maksudnya sudut. Jadi, kita pergi pula cara yang kedua. Cara yang kedua dia ada kaki. Untuk A, kaki dia yang pertama B. Kaki yang kedua dia C. Jadi,
B pergi kepada A, pergi kepada C. Kita baca B, A, C. Ataupun dia boleh jadi terbalik. C pergi kepada A, pergi kepada B. Dia boleh jadi C, A, B. Jadi yang dua dekat belakang ni adalah kaki dia. Kaki dia. Dia tak kisah pun nombor yang dua-dua tu. Huruf yang dua-dua tu. Yang penting ni sudut yang paling kamu kena faham adalah yang dekat tengah. Bila kamu nampak A dekat tengah, maksudnya sudutnya berada di sini. Itu cara nak baca sudut. Kalau dia ada 3 huruf, tengok sahaja nombor tengah. Maksudnya dekat situ adalah sudut dia. SRT. Tengok nombor tengah. Tengok dekat tengah. Tengah-tengah dia adalah R. Tengah-tengah dia adalah R. Jadi sekarang sudut yang kita fokus dekat sini adalah sudut R. Jelas ke semua? Jelas. Itu cara nak baca sudut. Cara nak baca sudut. Penting lah. Sebab ada orang dia tak reti baca sudut. Dia tahu cara nak buat. Tapi dia tak reti cara nak baca sudut. Dia pergilah bubuh sudut dekat sini. Salah juga jawapan dia. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu nak ajar apa ni? Cikgu nak ajar nisbah. Tapi sebelum cikgu nak ajar nisbah, kamu kena tahu cara nak baca sudut. Kenapa? Sebab kamu nak kena kira di tempat yang betul. Jadi tengok ni cara nak nisbah-nisbah ni. Cikgu padam tau. Ke nak salin? Salin lah. Nanti cikgu tunjuk ke sebelah lah kalau macam tu. Kamu nak salin. Okey. Tak nampak pula nak salin. Okey. Okey. Jadi kamu tengok dekat sini. Sekarang ni dia nak cari Z. Dia nak cari Z ni apa? Okey. Cos SRT. Maksudnya kedudukan sudut dekat R. Sama je. Mula-mula namakan. HOA. Jadi ini adalah cikgu buat segitiga. TSR. R kita dekat sini. Ni Z kita. Okey. Jadi dekat sini cikgu namakan. Untuk cikgu isi apa? Untuk cikgu isi cos SRT sama dengan 5/7. H dia apa? Untuk H, nampak lah dia terbalik-terbalik. Kalau orang yang tak faham, dia akan nampak ni. Sebab apa? Sebab dia akan nampak tu paling panjang. Tetapi untuk yang lagi jelas, kita tengok dia punya simbol 90 darjah. Bila simbol 90 darjah dia ni dekat sini, dekat S, maksudnya dekat sini adalah H kita. Dekat situ adalah H kita. Untuk kedudukan O dan A berdasarkan sudut yang kamu baca tadi. Bila sudut yang kamu baca adalah sudut R, jadi O kamu adalah ST. Dan A kamu adalah SR. Jelas ke sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Bagus. Cos SRT 5/7. Cos formula dia adalah kah. Bila formula dia adalah kah, maksudnya 5 ni adalah A. 7 ni adalah H. Jadi, kita boleh baca apa? Kita boleh baca SR dia sama dengan 5. H dia sama dengan 7. Jadi kah ni formula dia adalah cos theta sama dengan A per H. Dekat sini kita dapat 5/7. Dekat sini pula, segitiga yang sama pula, kita akan dapat apa? Kita akan dapat cos theta. A dia apa? A dia SR. A dia Z. H dia apa? H dia 14. Kalau dekat sini kita dapat cos theta dia adalah 5/7. Tapi dekat sini adalah Z per 14. Jadi kita boleh guna ni untuk cari Z. Macam mana? Kita samakan.
Kita samakan. Kita nak samakan apa ni? 5/7 dengan Z/14. 5/7 sama dengan Z/14. Kalau kamu tak nampak ni, cikgu tulis 5/7 sama dengan Z/14. Macam mana nak selesaikan? Darab silang. 5 darab 14. 5 darab dengan 14, kamu dapat 70. Z darab dengan 7, kamu dapat 7Z. Bila nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah di dalam keadaan darab, darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 70/7. Maksudnya, dekat sini kita dapat Z tu adalah 10 cm. Z adalah 10 cm. Tu cara dia. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi ada lagi yang tak faham, jangan risau. Kalau tak faham, jangan risau. Cikgu akan tunjukkan contoh yang kedua. Tengok betul-betul contoh yang kedua, sebab lepas ni kamu nak buat pula satu soalan. Okey, tengok Mula-mula sekali, apa yang kamu kena buat adalah namakan kedudukan. Jadi nak tahu kedudukan ni, kamu kena tengok ni dia punya huruf. Maksudnya sudut kita dekat J. Sudut kita dekat J. Namakan HOA. Kalau orang tak tahu nak define kedudukan dia dekat mana, salah dah. Jadi dekat sini kita nampak 90 darjah. Bila kita nampak 90 darjah, jadi hypotenuse dia. Hypotenuse. Macam-macam lah. H dia adalah 40. Kemudian, berdasarkan sudut DJ, kita akan dapat O dia adalah HI. Dan dekat sini kita akan dapat A dia adalah Z. Jadi daripada segitiga yang soalan bagi, nilai cos theta dia, cos J dia, apa? Cos J dia adalah, cos ni formula dia kah. Formula cos adalah kah. Jadi J A per H. Jadi cos J adalah A. A dia Z. Dan H dia 40. Jadi dekat sini, kita nak cari Z tu macam mana? Kita tengok cos yang soalan bagi. Ini maksud dia nisbah. Inilah maksud dia nisbah. 3/8. 3/8 ni nak guna buat apa? Kita samakan Z/40 sama dengan 3/8. Jadi daripada sini, inilah dia nisbah. Inilah maksud nisbah. Inilah apa yang dimaksudkan dengan nisbah ataupun ratio. Jadi dekat sini kamu selesaikan. Selesaikan macam mana? Guna darab silang. Macam mana 3 darab 40 kamu dapat 120. Z darab dengan 8 kamu dapat 8Z. 3 darab 40. Okey. Jadi dekat sini 8 pindahlah ke sebelah. Jadi darab pindah ke sebelah, dia dapat bahagi. Jadi dekat sini 120 bahagi dengan 8, Z kamu akan dapat 15. Jadi Z kita adalah 15 cm. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Okey. Jadi berdasarkan penerangan yang cikgu dah tunjuk tadi, berdasarkan penerangan yang cikgu dah tunjuk tadi, soalan kebat kita tak sempat jawab lah pula. Okey, cuba buat C. Cari Z dekat C ni apa? Cuba cari Z dekat C tu apa?
Okay, buat rujuk contoh yang cikgu bagi tu. Mak balik. Okay, bagus. Ada yang dah dapat buat. Okay, cikgu bagi lagi 2 minit. Okay, bagus. Bagus. Ramai dapat buat. Banyak sangat benda manis hari ni. Jangan apa majlis. Okey, jadi kita kesetukan masa. Jadi cikgu mula buatlah dekat depan. Okey, jadi ada yang tak faham lagi. Macam mana cara nak selesaikan dia. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan perjelaskan dengan ayat lain. Jangan risau, cikgu banyak ayat. Okey, jadi kamu kena faham yang ada unit ni, adalah ukuran sebenar. Ukuran sebenar. Kalau kamu tengok dekat kos sudut DEF ni, kamu akan dapat 0.4. 0.4 ni, kalau kamu tekan kalkulator, kamu tukarkan dia kepada darjah. Kamu tukarkan dia kepada darjah, kamu akan dapat 2/5. Kamu akan dapat 2/5. Okey, jadi yang kalau kamu tengok 2/5 dekat sini, dia tiada unit. Tiada unit. Jadi yang tiada unit ni jangan kamu ingat dia kosong. Kamu kena gunakan 2/5 ni untuk cari ukuran yang sebenar untuk Z. Jadi macam mana?
Kamu buat satu segitiga baru untuk isi 2/5. Okey, cikgu buat baru. Okey, D, E, F. D, E, F. Kita tengok dia punya sudut. Sudut dia dekat E. DFE. Sorry. Alamak. Patut cikgu pelik. Ya, DFE. DFE. Nampak ni? Sudut dia dekat F. Bila sudut dia dekat F, maksudnya fokus dia dekat sini. Fokus dia dekat situ. Jadi, namakan dulu. Sebelum buat apa-apa, namakan dulu. Yang dekat berhadapan dengan 90 darjah, ini adalah H dia. Ni adalah H dia. Kemudian, berdasarkan sudut dekat F tu, ini adalah O dia. Dan ini adalah A dia. Jadi, dekat sini, kamu isi. Kamu isi apa? H dia macam nak isi? Macam nak isi 2/5 dalam kita punya segitiga ni? Kamu tengok cos dia. Cos ni, formula dia adalah kah. Bila formula dia adalah kah, jadi huruf yang pertama ni, dia bercakap tentang A. Huruf yang kedua ni, dia bercakap tentang H. Maksudnya, kamu cari 2 dekat sini, kamu cari A dekat sini. Sini panjang untuk nisbah dia adalah 2. Dan kamu cari H dekat sini. Sini panjang nisbah dia adalah 5. Situlah kedudukan 2 dengan 5 dia. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh. Okey. Nisbah. Untuk nisbah ni cikgu tunjuk, kamu ambil kedudukan yang sama. Kamu ambil kedudukan yang sama. Cikgu tunjuk. Kalau dekat bawah dia 12, kamu kena samakan dengan 2. 12/2. Kalau dekat sini Z, kamu kena ambil 5. Z/5. 12/Z dengan 2/5. Okey. Dekat sini cikgu tunjukkan kalau kamu terbalik pun betul juga. Asalkan kamu punya tips dekat sini adalah kedudukan yang sama. Ingat, bila bawah ada 12, maksudnya kamu kena samakan dengan 2. Bawah ada 12, kamu samakan dengan 2. Okey. Z ni yang serong, kamu kena samakan dengan 5. Z ni serong, kamu kena samakan dengan 5. Jelas ke? Boleh faham? Okey. Jadi daripada sini kamu boleh darab silang. 12 darab dengan 5. Tekanlah kalkulator 12 darab 5, kamu akan dapat 60. 2 darab Z, kamu akan dapat 2Z. 2 pindah ke sebelah. Dekat sini kamu dapat 60/2. Jadi Z kamu akan dapat 30 mm. Kenapa? Sebab unit dia milimeter. Itu cara dia. Kalaulah kamu buat terbalik. Tadi 12 dekat atas. Sekarang cikgu buat Z dekat atas. Per dengan 12 dekat atas. Kamu buat 12 dekat bawah. Sama dengan 5/2. Kalau kamu buat terbalik, maksudnya kamu kena terbalikkan juga 5/2 ni. Kenapa? Tips dia ni yang dalam warna merah ni. Kedudukan mesti sama. Kalau kamu buat Z ni mesti sama dengan 5. Kalau kamu buat 12 ni mesti sama dengan 2. Okey, darablah silang. 2 darab Z, kamu dapat 2Z. 5 darab 12, kamu akan dapat 60 juga. Pindahkan, sama juga 60/2. Dekat sini kamu akan dapat Z tu sama dengan 30 mm. Jelas ke semua? Jelas. Dia tak kisah. Dia tak kisah. Maksudnya cikgu terangkan lagi sekali cara nak buat. Kamu boleh tengok, dengar penjelasan daripada cikgu. Okey, kejap. Okey, salin dulu. Salin. Cikgu bagi masa untuk salin. Kalau cara macam ni.
Boleh je. Yes. Okey, tengok Okey, mula-mula sekali kita keluarkan segitiga kita. Kita keluar daripada soalan ni cos DFE sama dengan 0.4. Kita keluarkan segitiga kita. Kenapa kita keluarkan segitiga kita? Kita nak dapatkan dekat mana bahagian 5 dan dekat mana bahagian 2. Sebab tu kita keluarkan. Kita buat satu segitiga lagi untuk isi. Dekat mana nak isi dekat 2, dekat mana nak isi dekat 5. Okey. Jadi nak buat nisbah ni nak buat nisbah ni tips dia. Cari kedudukan yang sama. Kalau 12 ni, kamu nak samakan EF. Kamu kena samalah ni EF. Kenalah sama dengan EF. Sebab tu cikgu buat 12 dekat sini dia sama. Sama juga dengan Z. Z ni DF. Jadi Z ni DF. Jadi dekat sini kamu kena samakanlah dengan DF dia. Okey. Jadi daripada sini, kalau jelas, kita akan buat soalan yang terakhir. Dah soalan yang terakhir dah. Tak ada dah soalan. Tak cukup masa dah. Dah maghrib dah pun. Okey. Jadi, daripada contoh yang cikgu bagi tadi, cuba selesaikan soalan nisbah yang terakhir. Lepas tu habis dah kelas kita. Keluarkan dulu segitiga PRQ sama dengan 3/4 tu. Cari kedudukan 3 tu dekat mana, kedudukan 4 tu dekat mana. Baru kamu buat nisbah dia. Okey, bagus. Ada soalan boleh tanya Okey, lagi 3 minit. Cikgu bagi 3 minit. Okey, 1 minit lagi.
Tak faham. Samakan tempat dia. Samakan tempat dia. Lepas buat cara tu, samakan tempat dia. PQ dengan PQ. QR dengan QR. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Boleh tengok kat depan macam mana cikgu selesaikan soalan B. Okey, kita dah nak habis dah masa. Dah nak habis dah masa, kamu boleh tengoklah. Okey, ni soalan ukuran sebenar. Cikgu tunjuk ni ukuran sebenar dia. Ini adalah ukuran sebenar. Ukuran daripada trigo tu, ukuran dari trigo adalah tangent PRQ sama dengan 3/4. Okey, kita buatlah. Kita punya segitiga. Okey, cikgu buat kemas sikit. Okey, tengok cikgu buat. Okey, ni adalah kita punya segitiga. Iaitu sini QR, sini P. Okey, jangan isi 12 dengan X ni. Sekarang ni, segitiga yang kamu lukis lagi sekali ni adalah untuk kamu isi 3/4. Dekat mana 3 tu, dekat mana 4 tu, kamu kena tengok tangent. Tangent ni, formula untuk tangent adalah TOA. Jadi, kita nak isi O dengan A. Tangent theta sama dengan O/A. Maksudnya, 3 ni adalah untuk O. 4 ni adalah untuk A. Kat situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita cari sudut dia. Dia pakai sudut apa? Sudut dia adalah dekat sudut R. Kamu cari dekat sudut R, ini sudut R dia. Cari dulu kedudukan HOA. Yang berhadapan dengan 90 darjah ni, sini adalah H dia. Dan yang ni R dia, QP ni adalah O dia. Dan akhir sekali, yang ni adalah A kita. Okey, jadi kita isi O kita dekat sini, kita dapat O kita ni, O kita ni. O kita dekat sini adalah 3. Bermakna sini adalah 3. Dan A kita adalah 4. A kita adalah 4. Okey. Jadi sampai sini jelas ke semua? Jelas. Okey. Okey. Jadi bila kita dah samakan PRQ, cikgu ulang balik step dia. Okey, cikgu ulang balik step dia. Ukuran dari trigo PRQ adalah sama dengan TOA O/A. TOA O/A. Jadi dekat sini kita boleh samakan apa? Kita boleh samakan apa? Yang ni panjang sikit tau jalan kerja dia. Okey. Jadi dekat sini apa yang kita boleh dapat? Apa yang kita boleh dapat adalah tengok betul-betul tau. Okey, kita boleh dapat kedudukan 3 dia dan kedudukan 4 dia. Jadi nak samakan. Sekarang ni cikgu nak ajar kamu macam mana nak samakan untuk dapatkan X tu. Okey. Okey, dah jelas dah sampai sini. Cikgu akan ajar kamu cara nak samakan. Okey, nak samakan tu macam mana? Tengok ni. Okey, nak samakan PQ mesti sama dengan PQ. PQ mesti sama dengan PQ. Dan kalau kamu nak ambil X, X ni PR. Jadi kamu tak boleh nak sama dengan PR sebab kamu tak ada nilai dekat sini. Tapi kamu ada nilai dekat sini. QR sama dengan QR. Tu cara dia. Jadi dekat sini kita letaklah satu lagi huruf kita, huruf Y. 12. PQ yang ni 12. Sama dengan, tengok PQ yang sebelah ni. PQ yang sebelah ni adalah 3. Kita letak 3. Manakala QR. QR kita Y. Kita letak Y. Sama dengan QR dekat sini adalah 4. Kita letaklah 4 dekat sini. Kat situ jelas ke? Boleh faham? Jelas.
Jadi dekat sini kita gunakan yang cikgu petakkan ni untuk cari Y. 12 per Y sama dengan 3/4. Darab silang. 12 darab dengan 4. Kamu akan dapat 48. 3 darab dengan Y. Kamu dapat 3Y. Pindahkan 3. 48 per 3. Jadi dekat sini Y kamu akan dapat 16. Jadi panjang untuk Y ni adalah sama dengan 16 cm. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Okey. Jadi segitiga kita sekarang ni, segitiga kita sekarang ni, sini 12, sini 16. Jadi kalau nak cari yang panjang ni kita guna apa? Kita guna apa? Ya, Pythagoras theorem. Pythagoras theorem yang paling panjang kita duduk dekat luar, X sama dengan 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Ingat Pythagoras theorem formula dia ni. A, B, C. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Sekarang ni C yang paling panjang ni C. Macam mana cikgu tahu tu paling panjang? Ni. 90 darjah. Jadi dekat sini X ni adalah yang paling panjang. Jadi yang paling panjang kita X. Sebab tu cikgu buat X. Lepas tu 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. 12 ni base dia. PQ ni adalah 16 kuasa 2. Jadi sekarang ni macam mana dapat punca kuasa ni? Cikgu pindahkan kuasa 2 pindah ke sebelah. Sampai situ jelas? Boleh faham? Boleh. Selesaikan 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2, kita akan dapat 400. Lepas tu buatlah punca kuasa 400. Jadi X jawapan dia adalah 20 cm. Tu jawapan dia. Dia panjang sikit daripada yang tadi. Sebab tu cikgu kukuhkan dulu yang tadi, lepas tu cikgu tambah Pythagoras theorem tu dekat sini. Jadi sekarang dah pun pukul 8.31. 7.31, 8 pula Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita. Okey, cikgu minta maaf salah silap, terambil masa lama sikit. Ambil masa lah. Ambil masa sebab kita start lambat sikit. Okey, jadi semua, terima kasih semua. Sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Terima cikgu. kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu.